Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Kamarul Zamri bin Azlun, nombor metrik 282942. Akan membentangkan tentang tugasan individu bagi modul GMGA 2013 Perlembagaan Malaysia dengan tajuk Hala Tuju dan Cabaran Pengurusan Kewangan di Malaysia. Pengenalan, pengurusan kewangan merupakan aspek penting dalam kejayaan sesebuah organisasi, sama ada syarikat, kerajaan atau individu. Dalam pengurusan kewangan, pengurusan risiko kewangan merupakan salah satu aspek yang paling penting untuk diambil kira. Ia merujuk kepada proses mengenal pasti, menilai dan mengawal risiko kewangan yang berkaitan dengan kegiatan kewangan organisasi tersebut. Risiko kewangan boleh datang dari pelbagai sumber seperti perubahan dalam keadaan pasaran, perubahan dalam dasar kerajaan, krisis kewangan dan banyak lagi. Di Malaysia, pengurusan risiko kewangan menjadi semakin penting berikutan peningkatan globalisasi, liberalisasi dan kompetitif di pasaran kewangan. Dalam era digital ini, perniagaan dalam talian dan teknologi kewangan semakin mendapat sambutan dan menjadi semakin popular. Ini bermakna terdapat risiko kewangan yang lebih kompleks dan memerlukan pengurusan yang lebih cekap dan berkesan. Namun, walaupun terdapat kepentingan pengurusan risiko kewangan yang jelas, masih terdapat kelemahan dan cabaran dalam pengurusan risiko kewangan di Malaysia. Terdapat kekurangan dalam sumber daya manusia yang mahir dalam pengurusan risiko kewangan dan kurangnya pemantauan dan perlindungan terhadap risiko kewangan dalam perniagaan dalam talian dan teknologi kewangan. Oleh itu, adalah penting untuk mempertingkatkan pemahaman dan kesedaran masyarakat tentang pengurusan risiko kewangan dan memberikan lebih banyak latihan dan sumber daya untuk memastikan pengurusan risiko kewangan yang lebih berkesan dan cekap di Malaysia. Teori atau konsep. Yang pertama, teori pengurusan risiko kewangan memberikan panduan kepada organisasi dalam memahami jenis-jenis risiko kewangan yang terdapat dan bagaimana mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan risiko tersebut. Membantu organisasi mengenal pasti, menilai dan mengawal risiko kewangan. Menurut Bank Negara Malaysia (BNM), pengurusan risiko kewangan adalah proses pengenalpastian, penilaian dan pengawalan risiko kewangan yang boleh memberi kesan kepada kewangan sesebuah organisasi. Ini melihatkan pemahaman terhadap jenis-jenis risiko kewangan dan bagaimana mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan risiko tersebut. Yang kedua, konsep pasaran kewangan merujuk kepada aktiviti pembelian dan penjualan instrumen kewangan seperti saham, bond dan derivatif. Konsep ini merangkumi semua jenis kewangan termasuk perbankan, pasaran saham, insurans dan banyak lagi. Pada tahun 2020, pasaran saham Malaysia telah mengalami penurunan drastik yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Ini menunjukkan betapa kompleksnya pasaran kewangan dan cabaran dalam menguruskan risiko kewangan di sektor saham. Teori yang ketiga, konsep pengurusan kewangan syariah. Pengurusan kewangan syariah mempunyai kepentingan yang semakin meningkat di Malaysia dan ia berfokus pada penggunaan instrumen kewangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Konsep ini berlandaskan pada prinsip-prinsip seperti pengurangan risiko, ketulusan, keadilan. Di Malaysia, Bank Islam Malaysia Berhad merupakan bank Islam terbesar yang menawarkan produk dan perkhidmatan kewangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini menunjukkan peningkatan kepentingan dan permintaan terhadap pengurusan kewangan syarikat di Malaysia dan berkaitan. Yang keempat, teori pengurusan modal kerja. Pendekatan untuk menguruskan aset dan liability sesebuah syarikat, ia melibatkan pengurusan perbelanjaan kas dan pengurusan stok untuk memastikan kecukupan modal kerja untuk menghadapi aktiviti perniagaan dan melunaskan hutang. Banyak syarikat di Malaysia mengalami kesukaran dalam menguruskan modal kerja mereka akibat kesan pandemik COVID-19 yang mempengaruhi aliran tunai dan permintaan produk. Ini menunjukkan kepentingan pengurusan modal kerja yang berkesan dalam menghadapi keadaan yang tidak menentu. Yang kelima, teori pengurusan kewangan awam merupakan satu pendekatan untuk menguruskan kewangan dan perbelanjaan bagi organisasi awam. Ia melibatkan pembangunan dan pelaksanaan polisi, prosedur dan amalan terbaik dalam pengurusan kewangan awam. Malaysia mengumumkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara ataupun PEJANA sebagai langkah untuk menangani impak
ekonomi pandemik COVID-19. Penjana merangkumi pelbagai inisiatif dan perbelanjaan yang terlibat dalam pengurusan kewangan awam. Ini menunjukkan kepentingan pengurusan kewangan awam dalam menghadapi cabaran yang kompleks dan dinamik pada tahun 2020. Pelaksanaan di Malaysia. Pelaksanaan pengurusan kewangan di Malaysia telah melalui pelbagai transformasi dalam beberapa dekad yang lalu. Pada awal 1970-an, Bank Negara Malaysia diletakkan sebagai pengawal selia kewangan utama di Malaysia, dan pada tahun 1990-an, Malaysia memperkenalkan dasar kewangan baru untuk memodernkan sektor ekonomi negara. Pada masa kini, kementerian dan agensi kerajaan serta syarikat swasta di Malaysia telah memperkasakan lagi peranan pengurusan kewangan dengan mengambil kira aspek kepelbagaian, keterbukaan, integriti dan ketahanan sistem kewangan. Pelaksanaan pengurusan kewangan di Malaysia juga telah disokong oleh pelbagai inisiatif dan program seperti Program Transformasi Kewangan Malaysia 2021 MTF yang bertujuan untuk mempercepatkan pertumbuhan dan kecemerlangan serta kewangan negara. Selain itu, Pelan Pembangunan Jangka Menengah ke-12 RMK12 turut memberi tumpuan kepada pembangunan kewangan berteraskan teknologi dan inovasi, termasuk perkara-perkara seperti pembangunan infrastruktur kewangan, perkhidmatan kewangan yang selamat dan sokongan terhadap pembiayaan sektor mikro, kecil dan sederhana. Pengurusan risiko kewangan di Malaysia telah diwujudkan melalui institusi seperti Bank Negara, Suruhanjaya Security dan agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Institusi-institusi ini telah membantu dalam memantau risiko kewangan dan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengurangkan risiko tersebut. Walau bagaimanapun, masih terdapat cabaran dalam pelaksanaan pengurusan kewangan di Malaysia, termasuk isu-isu berkaitan seperti peningkatan hutang isi rumah, pengurusan risiko syariah dan perubahan dalam persekitaran perniagaan global. Oleh itu, kerajaan dan sektor awam perlu terus meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan dan memperbaiki kepakaran untuk menghadapi cabaran-cabaran ini secara berkesan. Seterusnya, struktur dimensi elemen. Struktur, dimensi dan elemen pengurusan kewangan di Malaysia sering dikaitkan dengan isu-isu seperti pengurusan perbelanjaan, perolehan dan pengurusan aset, risiko kewangan dan pelaporan kewangan. Oleh itu, penting untuk memahami struktur, dimensi dan elemen yang terlibat dalam pengurusan kewangan di Malaysia. Pada tahun 2020, Bank Negara Malaysia melancarkan program pemulihan ekonomi PPE sebagai tindak balas terhadap kesan pandemik COVID-19. Ini menunjukkan kepentingan pengurusan kewangan yang berkesan dalam menghadapi cabaran ekonomi yang tidak menentu. Struktur, dimensi, elemen dan lain-lain perkara yang berkaitan dengan topik dengan hala tuju dan cabaran pengurusan kewangan di Malaysia mempunyai peranan penting dalam memastikan keselamatan dan kecekapan dalam sistem kewangan negara. Antara elemen utama yang berkaitan dengan pengurusan kewangan termasuklah struktur kewangan, pengurusan risiko, peraturan dan polisi serta inovasi dalam teknologi kewangan. Struktur kewangan yang mantap dan seimbang adalah penting dalam memastikan kestabilan kewangan negara. Di Malaysia, Bank Negara Malaysia bertanggungjawab untuk memantau dan mengawal struktur kewangan negara, termasuk memperkenalkan dan menilai polisi kewangan yang berkaitan dengan pembiayaan perumahan, pendidikan dan perniagaan. Selain itu, institusi-institusi kewangan seperti bank-bank, syarikat insurans dan pelaburan juga memainkan peranan penting dalam membentuk struktur kewangan negara. Pengurusan risiko juga merupakan faktor penting dalam pengurusan kewangan. Risiko kewangan seperti risiko kredit, pasaran operasi dan likuiditi boleh mempengaruhi kestabilan kewangan negara. Oleh itu, institusi kewangan perlu memastikan pengurusan risiko yang cekap dan berkesan untuk mengurangkan risiko tersebut. Peraturan dan polisi kewangan juga memainkan peranan penting dalam memastikan kestabilan kewangan. Di Malaysia, BNM mempunyai kuasa untuk mengeluarkan garis panduan dan peraturan bagi memastikan institusi kewangan mematuhi piawaian dan garis panduan yang telah ditetapkan. Inovasi dalam teknologi kewangan atau fintech juga menjadi satu elemen yang penting dalam pengurusan kewangan di Malaysia. Contohnya, aplikasi e-wallet, pelaburan dalam mata wang digital dan perkhidmatan perbankan dalam talian semakin popular dan berkembang pesat di Malaysia. Infrastruktur kewangan yang mantap, pengurusan risiko yang cekap, peraturan dan polisi yang berkesan serta inovasi dalam teknologi kewangan adalah elemen yang penting dalam pengurusan kewangan di Malaysia. BNM memainkan peranan penting dalam memastikan institusi kewangan mematuhi garis panduan dan peraturan
serta memperkenalkan inovasi dalam teknologi kewangan yang dapat memperbaiki kecekapan dan keselamatan negara. Isu-isu yang terdapat, pengurusan risiko dan pelaburan juga menjadi isu penting dalam pengurusan kewangan. Risiko dalam pelaburan seperti risiko pasaran dan kewangan perlu dikelola secara berkesan untuk mengelakkan kejatuhan yang signifikan dalam nilai pelaburan. Kewangan Malaysia telah menghadapi beberapa krisis dalam sejarahnya, seperti krisis kewangan Asia pada tahun 1997 dan krisis kewangan global pada tahun 2008 yang menunjukkan betapa pentingnya pengurusan risiko dan pelaburan yang berhemat. Investasi asing langsung (FDI) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi negara. Pengurusan kewangan awam memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi negara. Terdapat beberapa kegagalan dan pengurusan kewangan yang terkesan di Malaysia seperti kurangnya pemantauan terhadap perbelanjaan, pengurusan hutang yang tidak efektif, kurangnya pengurusan risiko dan lain-lain. Peningkatan kesedaran mengenai kewangan dalam bentuk pendidikan sangat penting bagi memastikan masyarakat dapat menguruskan kewangan mereka dengan bijak. Walau bagaimanapun, kekurangan kesedaran mengenai kewangan dan penipuan kewangan boleh memberi kesan negatif terhadap masyarakat dan ekonomi negara. Contohnya, penipuan skim cepat kaya yang melibatkan jutaan ringgit telah menimbulkan masalah besar dalam kalangan masyarakat dan menyebabkan kehilangan wang yang banyak. Kekuatan. Salah satu kekuatan utama dalam pengurusan kewangan di Malaysia adalah pelaksanaan dasar-dasar kewangan yang berkesan dan berpandukan kepada prinsip-prinsip keberkesanan penggunaan sumber. Dasar-dasar ini merangkumi pengurusan fiskal yang bertanggungjawab, pembangunan infrastruktur dan pelaburan dalam sumber manusia. Pada masa yang sama, Malaysia juga mempunyai institusi-institusi kewangan yang kukuh, termasuklah Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bursa Malaysia yang membantu memastikan kestabilan sistem kewangan negara. Malaysia juga mempunyai industri kewangan yang berdaya saing tinggi, termasuklah perbankan, insurans dan pasaran saham yang berkembang pesat. Kelemahannya pula adalah antara kelemahan tersebut termasuklah ketidakseimbangan fiskal dan struktur ekonomi yang terlalu bergantung pada sektor tertentu. Selain itu, terdapat juga masalah kebocoran dana dan rasuah yang mempengaruhi integriti dan keberkesanan pengurusan kewangan. Namun, ada juga beberapa kelemahan dalam pengurusan kewangan Malaysia, antara lainnya rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tersedia, kurangnya transparansi dan accountability dalam pelaburan kewangan dan kurangnya akses terhadap sumber daya kewangan. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan kewangan juga dapat menimbulkan masalah dalam pengurusan kewangan di Malaysia. Terakhir, kurangnya akses terhadap sumber dan daya kewangan juga menjadi masalah yang dihadapi oleh perusahaan di Malaysia. Analisis. Yang pertama, hala tuju pengurusan kewangan di Malaysia. Hala tuju pengurusan kewangan di Malaysia adalah untuk memastikan kestabilan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Objektif dan strategi yang telah ditetapkan dalam Pelan-Pelan Malaysia adalah untuk memperkuat kestabilan fiskal, mengurangkan defisit fiskal, meningkatkan produktiviti, menggalakkan pelaburan dalam sektor swasta, memperkasakan keupayaan sumber manusia, membangunkan infrastruktur dan mempercepatkan. Yang kedua, cabaran pengurusan kewangan di Malaysia. Cabaran-cabaran ini termasuk kebergantungan terhadap hasil petroleum, kadar inflasi yang tinggi, ketidakseimbangan fiskal dan keperluan untuk memperbaiki pengurusan perbelanjaan awam. Ketidakseimbangan fiskal adalah masalah utama yang sedang dihadapi di Malaysia. Fiskal yang tidak seimbang memberikan kesan yang besar pada ekonomi negara dan masyarakat Malaysia secara keseluruhannya. Ini menyebabkan inflasi, kekurangan sumber kewangan untuk membangunkan ekonomi dan sosial serta menjejaskan kesejahteraan rakyat. Oleh itu, adalah penting untuk menjaga kestabilan fiskal dalam jangka panjang dengan mengurangkan defisit fiskal dan meningkatkan pendapatan negara. Cadangan penambahbaikan boleh kita lakukan. Cadangan penambahbaikan yang dapat dilakukan antara lain adalah memperkukuhkan daya saing sektor kewangan, meningkatkan pendidikan kewangan, pelaksanaan kewangan lestari dan menggalakkan pengurusan kewangan korporat yang baik. Melaksanakan inisiatif yang lebih berfokus pada teknologi seperti pembangunan aplikasi fintech, pembangunan platform perdagangan digital dan meningkatkan keupayaan dalam pelaksanaan teknologi blockchain. Kementerian Pendidikan Malaysia perlu memberi tumpuan kepada pendidikan kewangan dalam sistem pendidikan formal dan tidak formal bagi meningkatkan pemahaman dan kesedaran masyarakat terhadap pengurusan kewangan. Contohnya, program buku hijau yang telah
diperkenalkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia membantu rakyat Malaysia menguruskan kewangan mereka dan meningkatkan kesedaran terhadap tabiat tabungan. Malaysia perlu memperkukuhkan keupayaan untuk mempromosikan pembangunan lestari melalui pembiayaan lestari seperti pelaburan dalam projek-projek tenaga boleh diperbaharui, pengurusan sisa pepejal dan pengekalan hidupan liar. Yang kedua, Malaysia perlu memperkukuhkan amalan pengurusan kewangan korporat yang baik untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan kewangan korporat. Contoh tindakan yang diambil adalah penubuhan Lembaga Penasihat Kewangan Korporat MAA dan memperkenalkan garis panduan pengurusan kewangan korporat oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Yang terakhir, kesimpulannya, beberapa haluan dan cabaran yang harus diperhatikan dalam pengurusan kewangan di Malaysia adalah meliputi penerapan teori dan konsep pengelolaan kewangan yang tepat, memperhatikan struktur, dimensi, elemen dan faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan kewangan serta memperhatikan isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan kewangan di Malaysia. Dalam pengelolaan kewangan, analisis juga sangat penting sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi kewangan yang sedang dihadapi. Dalam analisis tersebut, perlu dilakukan penambahbaikan atau perbaikan dalam pengelolaan kewangan agar dapat mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Perlu juga dilakukan penelitian lebih dalam mengenai haluan dan cabaran pengelolaan kewangan di Malaysia agar dapat memperolehi pemahaman yang lebih baik mengenai situasi kewangan di negara ini. Sekian, terima kasih.